setiap butiran tu. Tapi kalau hilang atas sebab kecoyan, maksud dia macam ni ya, senang je cerita. Peranti tu kalau sekat di rumah, tiba-tiba pencuri masuk. Bukan atas sebab kecoyan kita. Pencuri masuk, ambil, hilang. Tuan-tuan perempuan kena report lah. Report polis. InsyaAllah yang itu tidak akan ada denda lah. Tapi kalau bawa pergi pasar, pergi simpan, letak, merata-rata, itu kecoyan lah. Yang itu yang dikatakan kecoyan tu. Dan makluman semua lah, peranti tu sebenarnya bukannya harga 500-600 tu. Hampir-hampir 2000 tu. Ya. Jadi gunalah sebaik mungkin. Dan peranti ini akan dibawa sehinggalah ke tahun 6 nanti. Sampai habis tahun 6, masuk ke sekolah menengah nanti. Baru dipulangkan balik. Bila darjah 6 nanti baru pulangkan balik lah. Darjah 5 tak ada dapat ni, peranti ni. Hanya untuk darjah 4 saja. Sebab tu bila yang tolak tu, kerugian besar daripada dia. Sebab darjah 5 dia tak akan dapat dah. Darjah 5, darjah 6 dia akan dapat. Tahun depan kalau dapat pun hanya pada tahun 3 yang naik ke darjah 4 saja. Dan tidak semua sekolah yang dapat. Hanya SK Seri Delima saja di Sentul ni. Sekolah menengah, kalau tak salah saya ke sekolah menengah Kampung Baru. Bukan semua sekolah dapat. Special untuk sekolah Seri Delima. Jadi gunalah sebaik mungkin lah. Dan untuk petang ni, tanyalah apa yang ada, jika ada persoalan-persoalan, tanyalah kepada pihak Telekom sendiri, TM Unify sendiri lah. Okey. Itu saja dari pihak saya. Serahkan balik kepada Cikgu Syami. Okey, baik. Terima kasih ya, Cik Guru Besar. Okey. Buat makluman ibu bapa semua, tadi adalah Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Delima. Okey, baik. Sekali lagi ya, pada hari kita akan adakan taklimat bimbingan ya, dan saya harap ibu bapa dapat berikan tumpuan lah cara nak aktifkan SIM card bagi mereka yang belum aktifkan. Saya juga dah masukkan Google Form untuk kehadiran ibu bapa. Saya dah hantar dalam bahagian chat. Okey, jadi ibu bapa boleh chat bahagian chat atau bahagian mesej untuk isi kehadiran pada hari ini. Okey, isi dengan selengkapnya lah sebab saya perlukan data tersebut. Okey. Jadi sambil-sambil dengar taklimat ni, ibu bapa boleh tolonglah isi apa yang Google Form link saya bagi tadi ya. Okey. Baik, jadi saya rasa kita boleh mula. Jadi saya serahkan kepada pegawai daripada TM untuk teruskan. Okey. Baik, silakan ya puan. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terima kasih kepada Guru Besar dan juga Cikgu Syahmi kerana mengadakan sesi bimbingan ni lah untuk kita membantu para ibu bapa. Pertama sekali tahniah juga saya ucapkan kepada ibu bapa yang telah menerima, berpeluang menerima sumbangan ini untuk membantu anak-anak kita menjalani PDPR ya. Tahniah kepada mereka yang telah pun berjaya mengaktifkan SIM card, dan kepada yang belum mungkin boleh gunakan sesi ni sepenuhnya untuk buat sama-sama pun boleh. So bersama-sama saya dengan hari ni kita ada product expert daripada Unify Mobile, Encik Wan Muhammad Daniel, dan juga rakan-rakan setugas saya daripada Yayasan Telekom Malaysia, Yayasan TM, Encik Azizul dan juga Encik Muhammad Naim. So jadi tanpa membuang masa lagi, sebab masa kami di sini adalah agak terhad juga sebab pukul 3 dah ada meeting lain. Jadi dalam masa yang sehingga pukul 3 ni bolehlah kita bersama-sama membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk mengaktifkan SIM card. Okey, saya serahkan kepada Encik Wan Muhammad Daniel untuk meneruskan sesi bimbingan ni. Okay, over to you Daniel. Thanks. Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari pada semua, pada Guru Besar Encik Muhammad Noor, cikgu-cikgu dan juga ibu bapa lah. Okay, saya wakil daripada TM, daripada bahagian produk. Nama saya Daniel, boleh panggil Daniel saja. Okay, untuk hari ini, okay, before that, sebelum tu saya minta kerjasama atau wakil daripada guru, siapa-siapa saja, mungkin seorang atau dua orang. Saya minta kerjasama untuk take note apa yang saya nak explain ni, and also take note apa yang saya nak present ni lah. Maybe after this, if murid-murid atau parents tak tahu macam mana nak aktif, maybe boleh rujuk balik pada cikgu-cikgu ya. Okay.
So basically, sekejap saya present, saya flash. Sekejap ya. Okay, boleh nampak ke? Boleh. Nampak ya? Boleh. Okay, okay, untuk sesi hari ini ialah sesi penerangan ataupun bimbingan macam mana kita nak aktifkan SIM Unify yang package cerdik yang dah ditawarkan. Okay, sebelum tu saya nak buat overview lah. Before I start, saya nak buat overview apa yang saya nak terangkan untuk hari ni. Okay, first kali saya akan terangkan pasal package yang ditawarkan. Package cerdik ni actually before kita go to technical part, before kita pergi kepada pendaftaran, macam mana nak aktif SIM semua tu, kita kena tahu package apa yang kita tawarkan ni, apa yang ada dalam tu, berapa data yang ada, berapa minit call ataupun berapa SMS yang dapat. Okay, ini untuk first tajuk saya akan terangkan, and then secondly saya akan terangkan pasal rangkaian dan peranti untuk tetapan phone ataupun untuk tetapan phone untuk kita dapat 4G tu, macam mana kita nak dapatkan data tu. Okay, and then saya akan terangkan juga macam mana kita nak login. Bila dah dapat SIM tu, kita dah register, kita dah aktifkan SIM tu, macam mana kita nak login dekat dalam apps tu untuk kita monitor berapa data yang dah guna, berapa data yang dapat. Okay, and then the last thing, ini adalah actually promotion untuk telco-telco dekat Malaysia. Basically kerajaan ataupun MCMC, Suruhanjaya Communication ada bagi 1 gig free. Kalau tanya pada Maxis ke Celcom ke Digi, U-Mobile semua ada bagi 1 gig setiap hari free. So yang ni nanti cuma cara nak redeem tu lain-lain lah, ikut telco. Ikut Maxis dia ada cara lain. So Unify kita ada cara kita sendiri macam mana kita nak tebus 1 gig LTE tu. Okay, nanti saya akan buka pada sesi Q&A session lah untuk pertanyaan. Saya mulakan dulu dengan package ya. Setakat ni semua clear Boleh dengar Boleh. Boleh dengar boleh Boleh. Alright, saya teruskan Okay, untuk tajuk pertama ni, package yang ditawarkan. Okay, untuk Unify Mobile Cerdik yang kita bagi pada murid-murid and sekolah-sekolah ni is actually prepaid punya SIM card. So when we talk about prepaid, apa yang ada dalam prepaid tu, kita bagi 2 gig LTE, kita ada bagi 10 minit call, 10 minit SMS. Tapi untuk package cerdik ni, kita ada bagi special data untuk murid-murid ataupun untuk customer guna lah. So as per our agreement, kita ada bagi 15 gig LTE untuk setiap bulan. Maksudnya untuk selama setahun lah kita bagi 15 gig ni. Contoh bulan Ogos dapat 15 gig, bulan September dapat 15 gig, bulan 10 nanti dapat 15 gig. Setiap bulan akan dapat 15 gig. Okay. Untuk registration ataupun pendaftaran, macam prepaid dulu, kita mungkin masa zaman kita dulu, kita macam mana kita nak dapatkan SIM card prepaid, kita pergi pada dealer, kita pergi pada kedai untuk kita daftar prepaid. Nanti orang kat kedai tu yang akan buat SIM card kita, prepare SIM card kita, register, lepas tu bagi kat kita, kita guna saja. Tapi sekarang ni kita more towards digital. So tak perlu ke kedai ataupun tak perlu nak suruh orang dealer buat. Kita ada self registration, which is pendaftaran kendiri dipanggil. So pendaftaran sendiri ni kita buat dalam Mobile at Unify Apps. So Mobile at Unify Apps ni adalah salah satu channel macam mana kita nak register sendiri SIM card tu. And Mobile at Unify Apps ni kita boleh download lah dekat Play Store ataupun kalau siapa yang pakai iOS tu
boleh download dekat App Store, okay? Okay, seterusnya kita pergi pada pendaftaran and macam mana kita nak aktifkan SIM tu. Okay, kat sini ada macam saya rasa ataupun saya sure pihak kami dah pun share benda-benda ni, langkah-langkah ni macam mana nak register. Tapi tak apa, untuk sesi hari ni saya akan terangkan balik one by one in details macam mana kita nak daftar and aktifkan SIM, okay? So ini untuk overview, ada langkah 1 sampai 6. Saya akan terangkan lah one by one. Sekejap boleh nampak ke? Boleh. Boleh Nampak. Okay. Ada soalan tu daripada Encik Muhammad Saiful. Macam mana? Soalan-soalan tu nanti saya akan jawab masa QA session nanti, boleh tak? Saya teruskan dengan presentation dulu. Nanti saya akan jawab. Sebab screen tak boleh tengok sebab saya flash semua screen. Okay? Okay, Okey, boleh. boleh Okay, ini untuk pendaftaran. Saya yakinlah dokumen ni kita dah share pun sebelum ni, tapi tak apa, kita akan pergi lagi detail lah. Okay, secara permulaan macam saya cakap tadi, kena download Mobile at Unify Apps kan. Bila kita dah tekan masuk dalam Mobile Unify App tu, kita akan dapat tengok page ni, first page ni. Sekejap Okay, page yang ni. Kita akan nampak page ni akan keluar. So as per langkah-langkah tadi tu, which is langkah nombor 2 ni, kita kena pilih I already have a SIM. Betul? So kat sini ada butang I already have a SIM. So kena tekan kat sini lah. Jangan tekan atas ni. Ramai juga yang datang ke TM Point, dia komplain dia tersilap tekan atas ni ataupun tersilap tekan bawah ni. So make sure ikut langkah-langkah tu, tekan yang tengah-tengah ni Okay. Bila dah tekan tengah-tengah ni, dia akan pergi page yang kedua ni, which is page ni tak ada apa pun. It's just that kita kena agree dengan term and condition and kita kena proceed lah. Tekan button tick ni and then kita boleh tekan I want to start now ni untuk proceed. Okay, bila dah proceed, macam langkah-langkah tadi tu, ini dah masuk langkah ketiga, which is kita kena isi personal details ataupun butiran peribadi customer lah. Okay, so pilih IC, masukkan IC and then masukkan nama as per IC. Jangan letak nama short form ke ataupun letak nama yang lain ke, kena sama. IC number dengan nama ni kena sama and then kita letak next, kita tekan next. Okay, bila kita dah tekan next, kat sini ada verification punya step. So verification punya step ni saya just nak highlight kat sini. Untuk email, make sure kita guna email yang ni lah, email yang sah and email yang wujud lah. Setengah orang dia tak ada email, dia just tulis je email apa yang tak wujud ataupun tak sah kan. So kita kena ada email yang betul-betul email, kita letak kat sini untuk kita dapatkan tag code. Lepas kita tekan verify ni, okay, kita akan dapat nombor dekat email kita. So nombor tu nantilah kita akan letak kat sini untuk kita proceed pergi ke sini, okay. So bila dah masukkan nombor, tekan next, kita akan pergi dekat page ni lah. So dekat sini minta tolong isi butiran yang betul lah. Contoh contact number ni nombor yang pakai sekarang. Boleh jadi nombor parent pun tak kisah ataupun nombor pelajar sendiri untuk kita detect the contact number lah. Ini bukan nombor Unify tau. Ini nombor yang kita pakai sekarang. Nombor contact number yang boleh dihubungi. Kalau jadi apa-apa kita ada record, kita boleh hubungi customer. Sebab ada contact number kat sini kan. Okay, untuk address pula sama macam saya cakap tadi, kena as per IC. Contoh kalau kita duduk di Selangor tapi IC kita di Kedah kan. Contohlah tempat lahir di Kedah and then IC pun dekat Kedah, tak jadi masalah. Letak je as per IC tu, letak je alamat Kedah. Okay, itu contoh. Memang kena ikut IC address tu, okay.
and then kita tekan confirm. Sebab nanti kita akan scan IC, sebab tu kita kena letak as per IC kat sini untuk kita tally dengan scan IC nanti. Okay, and then kita tekan confirm. Lepas kita tekan confirm tu akan pergi pada page ni. Okay, page ni basically tak ada apa pun, dia just ada kotak ni. Bila tekan kotak ni dia akan keluar lah 5 number pilihan. Okay, kat sini saya nak highlight sikit, banyak terjadi masalah-masalah yang mana murid-murid ataupun parent-parent tersilap kat sini. Saya harap maklum benda ni, and kita pun dah ada buat improvement kat sini. Okay, dulu kita ada button ni, I want to keep my existing number. Sebenarnya button ni tak perlu tekan pun, sebab kita dah pilih nombor baru. Kita tak perlu tekan existing number ni. Existing number ni kalau kita nak kekalkan nombor asal ataupun nombor sekarang ni, kita nak kekalkan, so baru kita tekan yang ni. Tapi saya tak galakkan tekan benda ni lah. And then button ni pun dah tak ada dah, kita dah buang dah, supaya tak ada jadi masalah-masalah yang tak boleh nak aktifkan SIM lah. So kita harap maklum benda tu, kita dah buat improvement dekat apps, kita dah buang dah button ni. So bila after this, bila tekan contoh ada 5 number kan, pilihlah nombor mana yang berkenan di hati. So katakanlah suka nombor ni, tekan nombor ni and then tekan button next ni, okay. So kita dah pilih nombor ni, kita tekan button next, dia akan pergi pada review my order. Okay, dekat sini tak ada apa-apa perlu dibuat. It's just that kena make sure nama kita betul, IC kita betul, address kita betul, and nombor yang kita pilih pun betul. Itu je lah. Yang part agent ni pun tak payah, boleh ignore lah, boleh pedulikan, sebab tak perlu pun nak isi apa-apa. Okay, so kita tekan confirm. After kita tekan confirm tu, pendaftaran actually dah berjaya. So dekat sini kita akan dapat order number kita kat sini. Lepas tu kita proceed tekan done. Bila kita tekan done tu, sampailah part yang saya sebut tadi, part untuk kita scan IC. So kat sini nak maklumkan, sebelum-sebelum ni memang tak ada part nak scan IC ni, sebab scan IC ni actually kerja-kerja dekat dealer ataupun kita pergi jumpa orang tu, dia minta IC, dia akan photostat IC kita, dia akan buat untuk kita lah. Tapi as kita, macam saya cakap tadi, kita nak move towards digital. So government, MCMC dah orang cakap apa, bahagian yang wajib untuk kita lakukan untuk pemegang SIM lah. Kita kena as a telco, kita kena pegang IC customer untuk kita tahu detail. Anything happen pada SIM card ni, kita tahu SIM card ni milik siapa. Okay, so ni part wajib lah. Kita kena scan IC, tekan scan now ni. So macam saya cakap tadi, kita kena isi card number yang betul, nama yang betul, and also address ikut IC ni. Sebab nanti sistem akan detect IC ni punya number, IC ni punya nama, and also IC punya alamat lah. So dekat situ barulah sistem boleh detect. Sebab kita dah isi tadi, lepas tu IC pun nombor, nama dengan address pun sama. So kita tekan verify. Lepas kita tekan verify, dia akan keluar pop-up macam ni. Ini tak ada apa, tekan OK je. Okay. So bila kita dah selesai scan IC, dia akan keluar macam ni lah, yang mengatakan ini order nombor kita tadi. Lepas tu ini number yang kita select tadi. Tapi nombor tu dia tak assign dekat SIM card tu lagi. So sebab tu kita kena scan SIM card punya serial number. Okay. So bila kita scan SIM card serial number, dia akan detect lah, sistem akan detect, okay, SIM card ni dekat nombor ni. So nombor ni pakai untuk SIM card ni. Boleh faham So bila tekan finish, dia akan selesai lah. Okay, dekat sini saya nak highlight sikit lah. Dekat scan nombor siri ni, actually dia ada dua cara. Kalau kata SIM card tu barcode, dia boleh scan barcode, and also dia boleh masukkan manually. So kalau kata
SIM card tu dia punya barcode dia pudar ke ataupun barcode dia hilang ke. So kita boleh tekan kat sini yang manual input ni. Lepas tu kita type je, masukkan je nombor dekat sini. Nombor SIM card tu. Saya lagi prefer masuk manually lah sebab kadang-kadang kita scan ni kamera tak clear ataupun phone yang kamera tak boleh detect kan. SIM card tak boleh detect serial number tu. So kita guna manual je, kita masukkan je nombor tu, type semua nombor sampai habis and then kita tekan OK. Right? So after that finish and then selesai. Okay, itu untuk part ni lah. Untuk part macam saya share tadi untuk part pendaftaran. Before saya pergi kepada macam mana nak aktifkan SIM, ada sebarang pertanyaan tak? Sekejap Semua clear Ada sebarang pertanyaan? Sekejap Clear. Clear Okay, ada pertanyaan daripada Sarah, KZ Sarah Saya dah buat tapi saya termasukkan nombor phone saya yang saya guna sekarang. Okay, lepas tu saya dah pergi TM, dia orang cakap yang SIM card saya tak boleh guna dah. Sebab saya masuk nombor saya masih guna. Okay, untuk saya nak panggil apa ni, Puan Sarah Okay, untuk Puan Sarah, okay, basically yang ni kita ada cara. Memang adalah customer yang silap. Dia termasukkan nombor phone dia yang saya cakap tadi lah. Dia tekan button existing number tu. So minta tolong, patutnya pergi TM cakap dengan dia saya nak cancel order. Patutnya orang dekat TM Point ni boleh buat. Dia kena cancel order dulu. Lepas tu kita akan reset balik SIM card tu untuk Puan Sarah guna balik SIM card tu, register balik daripada mula. Boleh buat benda tu. Sebab tu saya sarankan pergi TM Point. TM Point tahu macam mana nak buat lah untuk settlekan benda tu. And then takes time, tapi jangan saya nak bagi disclaimer kat sini, benda ni agak rumit dan takes time dalam sehari atau 2 hari lah untuk settlekan. Selalunya tak lama lah, selalunya 1 hari atau 2 hari lah kita akan settle benda ni. Unify dah aktif tapi tak ada line. Okay, saya sudah register tapi masih tak boleh. Nombor IC boleh masuk, nombor IC anak tu. Okay, nombor IC ni sebenarnya tak kisah. Dia janji, okay, untuk anak, siapa-siapa yang umur anak bawah 12 tahun, saya sarankan ibu bapa lah guna ibu bapa punya IC. Sebab untuk prepaid, customer tak boleh, bukan customer tak boleh, sekejap saya refresh balik. Umur 12 tahun ke bawah tak boleh register prepaid. Sebab regulation from MCMC, from Suruhanjaya Komunikasi, dia cakap siapa yang nak guna prepaid, siapa yang nak daftar prepaid kena 12 tahun ke atas. Okay, start from date of birth ataupun tarikh lahir. Kalau tarikh lahir dia dah cukup 12 tahun ke atas, baru dia boleh register SIM. Okay. Daripada Muhammad Hadif Daniel, saya sudah register tapi masih tak boleh. Okay, yang ni terlalu umum, kita kena tengoklah apa masalah tu. Sebab tu saya dah sarankan semua untuk pergi TM Point lah. Sebab kalau kita bagi kat TM Point, staff TM Point tahu apa dia nak check dan kita tahu apa masalah SIM tu lah. Okay. Okay, Assalamualaikum Cik Wan. Waalaikumsalam. Okey Cik Wan, ada sikit persoalan lah. Tadi Cik Wan kata di langkah yang 3 tu, langkah nombor 3 tu, personal detail tu, dekat sini sebaiknya lah kita masukkan nama anak, detail anak ataupun parent. Sebabnya saya rasa di langkah yang ketiga ni lebih baik kita masukkan nama personal anak bagi saya lah, sebab dia ada email sekali kan. Jadi apa-apa hal-hal berkenaan dengan pembelajaran sekolah, dia boleh dapat terus direct ke handphone dia.
Betul. Saya setuju dengan Cik Syami. Macam saya cakap tadi, untuk kes budak-budak ataupun murid yang bawah 12 tahun, saya sarankan ibu bapa yang daftarkan lah. So nama tu kena letak nama ibu bapa. Tapi kalau murid-murid yang umur 12 tahun ke atas ataupun contoh umur 13 tahun, 15 tahun dah boleh daftar sendiri, dah boleh scan IC sendiri. So dekat situ letak nama murid je lah supaya senang. Kita tahu SIM card ni SIM card ni didaftarkan atas nama murid tu. Okey? Okey Cik Wan, pertanyaan saya yang terakhir kot. Kalau kita nak aktifkan SIM card ni, perlu ke kita masukkan SIM card tu dalam satu tak berapa dengar. handphone yang lain untuk memudahkan kita nak aktifkan Wan ini berkenaan dengan SIM card tu kan. Perlu ke kita ambil SIM card tu, kita masukkan dalam handphone yang lain dan kita aktifkan melalui handphone tersebut? Okey, yang ni saya akan terangkan lepas ni. Saya akan terangkan macam mana kita nak aktifkan SIM tu. Macam Cik Syami cakap tu dah betul. Actually sebabnya SIM card ni ialah SIM card prepaid. Dan SIM card ni sebenarnya pada asalnya digunakan untuk handphone. Tapi kita juga ada bagi orang cakap apa, kebebasan untuk digunakan dekat peranti-peranti macam MiFi ke ataupun portable. Tapi saya sarankan kat sini, kalau nak aktifkan SIM tu kita letak dulu dalam smartphone, bagi dia aktif dulu. Maybe boleh tengok YouTube seminit 2 minit ke, tengok dia punya data jalan. And then lepas tu nak masuk dalam MiFi ke, nak masuk dalam device lain ke, portable ke apa ke, boleh proceed lah. Itu saya punya suggestion lah. Untuk nak senangkan dia aktif, kita masukkan dulu dalam smartphone. Sebab SIM card prepaid ke postpaid ke memang dibina ataupun dia buat untuk telefon. So saya tak pasti kalau macam SIM card tu masuk ke dalam portable dia boleh terus aktif ke tak. Okay, sebab saya bukan daripada technical punya team, tapi ikut logiknya SIM card ni memang dibuat untuk device smartphone. So minta tolong masukkan dalam smartphone dululah kot. Untuk senang smoothkan dia punya orang cakap apa, activation tu. Masukkan dalam smartphone dulu. Bila dah tengok SIM card tu dah ready, dah aktif, dah boleh YouTube, dah boleh tengok internet apa semua. Lepas tu nak masuk dalam peranti mana-mana pun dah tak kisah dah. Atas saya dapat makluman lah daripada tim-tim saya juga, daripada tim Syifa and also Naim. Peranti-peranti yang kita bagi dekat murid ni is actually sebelum kita bagi dengan SIM card Unify, dia memang dah compatible lah dengan SIM card kita tu. Maknanya memang dah test dah boleh guna. Sepatutnya tak jadi masalah lah. Okay, harap menjawab soalan Terima kasih banyak Cik Wan Daniel. Saya clear lah rasanya, saya clear tu. Terima kasih banyak. Okay, sama-sama. Saya teruskan dengan session activation untuk aktifkan SIM. Sekejap lagi, sikit lagi. Boleh Lepas ni kita buka soalan. Okay? Boleh nampak Semua boleh nampak? Boleh. Boleh, okey. Okey, sambung balik part tadi, kita dah settle sampai langkah 6 ni. Maknanya SIM card tu dah settle dah kita dah daftar. Okey, seterusnya setelah selesai pendaftaran, pelanggan kita nak kena aktifkan SIM lah. Okey, yang ni saya nak bagi keterangan. Nak aktifkan SIM tu memang kena masukkan dalam device. Kalau tak masuk, selagi tak masuk device, SIM card tak akan aktif. Okey? Harap cikgu-cikgu take note benda ni. Selagi SIM card tu tak masuk dalam dalam peranti ataupun dalam device ataupun dalam smartphone, SIM card tu memang tak akan activate.
So masukkan je dalam ni. Kita dah setting dah SIM card Unify ni. Actually bila dah masuk dalam smartphone, dia akan automatic active. Okay. So patutnya senang lah untuk user experience. Kita masuk dalam phone, dia memang akan aktif. Okay. Alright. Okay, kat sini saya ada masukkan additional slide lah untuk orang cakap apa, kita lagi faham macam mana SIM card ni digunakan dengan device. Okay, kat sini tajuk nombor 2 rangkaian dan peranti ataupun device. So kat sini is phone punya setting lah. Okay, setengah orang dia punya SIM card tu tak ada masalah, tapi dia ada masalah dekat device. Sebab device dia tak sokong 4G ataupun device dia tak menyokong tak disettingkan dengan 4G. Okay, kat sini saya just nak sentuh sikit lah pasal device. Okay, so macam saya cakap tadi, saya sarankan masukkan SIM dalam telefon pintar ataupun smartphone. Okay, pastikan smartphone tu sokong band 5 4G lah. Selalunya smartphone ni jangan fikir sangat pasal band 5 850 MHz ni. Sebab selalunya kalau kata smartphone yang sokong 4G, dia memang akan sokong sokong band 5 850 MHz lah. Okay, so kat sini saya ada bagi satu info. Kalau kata ada masalah nak aktifkan SIM tu, nak tengok dia band berapa apa semua kan, so boleh semak kat sini lah. Nanti saya bagi link ni dekat Syifa ataupun Naim, bolehlah share pada sekolah. So boleh tekan link ni, dekat sini kita ada page untuk prepaid lah, untuk SIM card prepaid kita. Boleh search kat sini. Contoh kalau macam pakai Samsung ke, pakai device BlackBerry ke, maybe ada orang pakai BlackBerry lagi, boleh search kat sini. Tengok device tu support tak kita punya SIM. So kat situ kita boleh tahu dah kalau kata device tu tak ada dalam ni, maknanya tak support lah tu. Ini untuk telefon pintar untuk smartphone. Itu salah satu cara dia lah macam mana kita nak check. Okay. Yang kedua, untuk setting ataupun tetapan, macam mana kita nak tetapkan smartphone kita untuk support 4G LTE. So untuk fungsi rangkaian peranti ni, so smartphone kita kena tetapkan dekat 4G lah macam saya cakap tadi. So contoh kat sini, yang ni saya bagi contoh Samsung lah. Samsung, lepas tu dia ada 2 SIM. So satu SIM guna Unify, satu SIM guna Yes. So kita kena make sure yang guna Unify ni kena ada LTE punya support lah. Dia kena support LTE lah untuk dia berfungsi, okay. Yang dua ni nanti saya akan, lagi satu mobile data, make sure pakai Unify punya lah. Kalau mobile data kita set dekat SIM card yang kedua ni, Yes ni memang tak dapat lah Unify punya coverage. Sebab tu ada yang datang TM point, dia cakap line dia tak boleh pakai. So bila kita check balik dekat dia punya smartphone punya setting, dia setting data ni dia setting dekat Yes. So dia tak boleh lah nak pakai LTE Unify. Dia kena setting dekat Unify jugalah untuk dia pakai data Unify tu. Okay. Dekat sini saya just nak terangkan, bolehlah kita tengok dekat network mode. Kita pergi dekat setting, maybe setengah phone lain dia punya setting. Macam phone ni kena pergi dekat SIM card manager, tekan dekat sini, kita boleh tengok network mode dia apa. Bila tekan kat situ, kita kena select LTE. Make sure ada LTE ataupun tulisan 4G. So bila kita dah set kat sini, SIM card Unify guna 4G, so tak ada masalah lah untuk kita guna data. Okay. Ini untuk penjelasan macam mana kita nak set 4G dekat phone ataupun device, and macam mana kita nak check phone tu support 4G ke tak. Okay. Okay, next, macam saya cakap tadi, bila kita dah aktifkan SIM, kita dah masuk SIM tu dalam phone,
And phone tu pun macam kita try tengok YouTube kan, kita boleh tengok YouTube, maknanya data tu dah ada, kita dah dapat data and then kita dah tahu SIM card ni dah boleh guna. Untuk kita monitor ataupun, tapi kita tak tahu berapa gig yang kita dah guna, berapa gig yang dah masuk. So sebab tu kita perlu login masuk dalam apps. Okay, so bila kita login masuk dalam apps, kita kena tekan login, ataupun kat sini patutnya ada first time login lah untuk masuk kali pertama. Dekat sini kita tekan make sure kita ingat nombor kita tadi tu tak pun masa registration tadi tu pun screenshot supaya kita tak lupa nombor Unify kita. Okay, kat sini masukkan nombor Unify, lepas tu kita create password. Patutnya ada create password lah. Okay, sebelum tu kita masukkan nombor, kita tekan here you go ni. Bila SIM card tu dah masuk dalam phone, kita akan dapat SMS lah bila kita masukkan nombor ni kat sini and kita tekan button ni. So kita dapat SMS macam ni. Kita dapat SMS nombor kod yang kita kena isi dekat sini. Bila kita tekan verify, barulah kita boleh set password kita. Okay, dekat sini saya nak highlight juga banyak ataupun banyak user ataupun banyak murid-murid yang tersilap. Mungkin dia punya orang cakap apa, fahaman tu lain. Ada yang datang kat kita cakap saya tak dapat lagi kod ni, so, saya tak boleh nak aktifkan SIM. Dia bukan macam tu. Nak aktifkan SIM kena masuk SIM card dalam phone dulu. Kalau SIM card tu tak masuk dalam phone, macam mana kita nak dapat SMS? So SIM card tu first kena step by step. Kita masuk SIM card dalam phone supaya phone tu aktif, barulah kita login. So bila kita login, barulah kita boleh dapat SMS. Kalau SIM card tak masuk dalam device, tak masuk dalam phone, macam mana kita nak dapat SMS? Okay, so bila dah dapat SMS tu, masukkan kod ni. So kita boleh login lah, login masuk dalam self-care. Kita boleh tengok berapa gig kita dapat, berapa gig kita dah guna, berapa gig tinggal. Kita boleh monitor lah. Okay, setakat ni ada soalan? Ada satu lagi topik yang saya nak masuk, maybe sekejap sajalah. Ada lagi satu yang data percuma ni. Sebelum tu saya buka dululah pertanyaan sampai setakat login ni. Sekejap mungkin ada apa-apa soalan. Dekat chat ni banyak Saya minta ibu bapa ataupun murid-murid yang mana yang tengah online ni gunakan peluang ni lah, tanya saya mana yang ada. Ada soalan apa-apa tanya je saya, InsyaAllah saya akan jawab. Saya dah register tapi kod email tak masuk. Tuan, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Okey, saya Muhammad Izlan nak tanya. Okey. Macam mana dengan coverage? Coverage okey. Sebelum kita distribute SIM ni, saya dah sedia maklum dengan pihak Syifa lah. Syifa ataupun Naim ada tak kat sini? Ada tak kat sini? Boleh bersuara sikit tak? Sebab coverage ni untuk prepaid ni kita memang cover 4G LTE saja. So siapa-siapa yang duduk dalam 3G tu dia susah lah ataupun dia lambat lah nak dapat data tu. Dia memang work on 4G LTE. Tapi sebelum kita distribute SIM ni, kita memang dah check coverage ataupun kawasan tu memang support 4G, baru kita distribute the SIM. Okey, sebab kawasan saya ni memang saya pernah nak masukkan Unify tak dapat. Sebab bila check dia kata kawasan ni tak ada Unify. Okay, alright. Encik Muhammad Izla Ya, saya. Okay, untuk pengetahuan Cik, kita actually ada dua section yang berbeza tau, segmen yang berbeza. Satu untuk coverage ni, ada satu untuk coverage yang rumah
yang pakai wifi rumah tu, which is kita punya home fiber, Okey. streaming semua tu, itu satu rangkaian coverage. And then untuk mobile kita ada different rangkaian untuk coverage. Okay. So minta tolong cik, kalau nak check kan, minta tolong check coverage ni lah, coverage mobile lah. Jangan check coverage yang wifi tu. Kalau check coverage yang rumah tu dia tak sama. Okey. Sebab tapi saya sedia maklum, sebelum kita distribute SIM card ni memang kita dah check dah kawasan-kawasan ni memang ada LTE lah. Kalau tak macam tak orang cakap apa, tak compatible lah SIM card tu untuk nak digunakan kat kawasan yang tak ada 4G kan. okey. 4G LTE Betul, 4G LTE. Okey. Sorry Daniel, Syifa tak ada tapi saya Azizul wakilkan dia sebab dia ada meeting lain. Tapi betul lah macam Daniel cakap, memang senarai ni kita dah check the status. Boleh terangkan balik tak? Saya tak berapa tak faham. Tak berapa faham part mana tu? Masa tadi start kan email dengan akaun ke dulu pemain? Email dengan akaun? Macam mana tu Encik Juliza? Dekat part mana tu? Dekat part email? Sebab nak setting yang ni kan, saya tak berapa nak faham sangat lah. Saya dah modem tu saya dah cucuk kat laptop. Saya tak tahu nak setting macam mana. Okay. Macam saya cakap tadi lah, Encik Juliza buat pendaftaran daripada awal, yang step-step yang saya terangkan tadi tu. Buat daripada awal. Kalau dah siap benda tu, Encik Juliza carilah satu phone ke apa ke, masukkan SIM tu dalam phone dulu. Lepas tu try call ataupun try buat try masuk. Paling senang saya bagi masuk YouTube. Masuk YouTube tengok satu video. Kalau video tu jalan, maksudnya SIM tu dah aktif. Lepas tu buka balik SIM card tu, masukkan dalam modem. InsyaAllah boleh guna. Okay? Setakat ni clear ke Cik Juliza? Saya terangkan balik, lain rumah saya putus-putus. Macam ni. Clear ke, boleh dengar ni? Takut putus-putus lagi. Macam ni, macam saya macam saya terangkan tadi, first kali kita kena buat pendaftaran sampailah habis pendaftaran sampai sampai scan SIM serial number tu dah kira habis pendaftaran. And then after that Cik Juliza ambil SIM card tu, letakkan dalam smartphone dulu, masukkan dalam smartphone, try masuk YouTube, tapi make sure macam saya terangkan tadi tu lah. Setkan phone tu 4G semua, lepas tu masuk SIM tu, and then try paling mudah buka YouTube. Tengok satu video, and then kalau video tu jalan macam biasa, maksudnya SIM card tu dah aktif lah, dah ada data yang digunakan. So bila kita dah tahu SIM card tu aktif, kita buka balik SIM card tu, try masuk dalam modem. InsyaAllah boleh guna. Okay? Oh, kena masuk dalam handset dulu baru dia boleh aktif, lepas tu boleh masuk dalam komputer balik. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang modem ni dia kena ada setting dulu baru dia boleh aktif sekali dengan SIM card tu. Tapi selalunya yang saya sedia maklum, modem yang kita bagi, yang kita sediakan tu, dia dah compatible dengan SIM card tu. So SIM card tu kita kena aktifkan dulu, lepas tu try masuk dalam modem. Ini cara saya lah. Selalunya cara ni berjaya lah. Boleh try dulu Kalau ada apa-apa masalah, yang ni saya akan terangkan nanti Ada apa-apa masalah yang melibatkan SIM card tu dah aktif tapi tak boleh guna dengan modem, ataupun SIM card tu bila guna dengan ni boleh tapi bila guna dengan modem lain dia tak boleh, tak ada rangkaian. Yang tu saya akan terangkan nanti
last nanti saya akan terangkan. Sebab macam Tuan Guru Besar maklum tadi, Encik Noor maklumkan tadi, kita daripada Unify kita hanya sediakan rangkaian ataupun connectivity melalui SIM card prepaid. Tapi untuk device kita maksudnya untuk device kita tak contribute. So device tu datang daripada orang lain. So kita tak tahu macam mana device tu berfungsi. Tapi sebelum tu kita dah check dah device tu memang boleh guna dengan prepaid lah. So sebab tu kalau ada ibu bapa yang datang dekat TM Point, saya harap maklum TM Point memang tak TM Point akan support apa-apa yang melibatkan pengaktifan SIM, tapi yang melibatkan device kita kena rujuk balik pada sekolah lah untuk rujuk balik pada parti yang bagi device tu. Okay, harap benda ni jelas lah. Okay, ada soalan lain lagi? Sebelum saya sebelum saya teruskan dengan 1 gig free tu, macam mana kita nak kita nak redeem, kita nak tebus. Sebab setiap hari dapat 1 gig, rugilah kalau tak tebus ataupun tak redeem. Unify dah aktif tapi data tak dapat yang 15 gig, just dapat 1 gig je setiap hari. Kenapa ya? Okay, Isha Misha. Isha Misha, yang 15 gig tu actually kita akan bagi setiap bulan tau. Dia bukan dapat, maksud saya bukan dapat tiap-tiap hari lah. Sebab tu maybe kadang-kadang kita tak tahu kita terguna lebih 15 gig tu. So kita dah habis 15 gig tu, kita just nampak 1 gig je setiap hari. Yang tu kena tengok balik lah, kita pakai berapa gig dekat dalam apps tu. Okay, kadang-kadang ada masalah customer yang datang dekat TM Point, dia cakap dia tak dapat 15 gig, dia tak boleh nak belajar, dia tak boleh nak teruskan PDPR lah. Tapi bila kita check dekat sistem, dia dah habis guna 15 gig tu. Sebab tu habis. So cara dia nak teruskan tu, dia kena pakai 1 gig setiap hari yang kita bagi free tu. Sampailah ke bulan depan, kita akan masukkan 15 gig lagi. Okay, kena monitor lah 15 gig tu. Sebab kita bagi 15 gig ni pada speed cap yang laju. So kadang-kadang kita tak sedar kita guna terlebih ataupun dah habis dah 15 gig. Okay, kalau kes macam cara okay, saya teruskan dengan ni lah, dengan macam mana kita nak tebus 1 gig tu Lepas ni saya buka soalan and then kita boleh end session Okay, kat sini. Okay okay, kat sini saya nak terangkan macam mana kita nak tebus 1 gig LTE, data percuma. So macam saya maklumkan tadi, kita memang dapat, setiap telco dekat Malaysia ni memang government force ataupun memang government buat, setiap orang akan dapat 1 gig setiap hari. Okay, so ikut telco dia ada cara-cara dia macam mana nak dapatkan 1 gig. Ada telco lain yang macam, sini saya bagi contoh, saya tak tahu macam mana telco lain buat. Contoh macam U-Mobile, dia bagi 1 gig tapi cara dia automatic masuk 1 gig. Tapi untuk prepaid Unify, kita kena redeem sendiri dekat ni dekat apps. Okay, macam yang saya terangkan tadi, bila dah masuk dalam apps, dia akan keluar page macam ni lah. Page ni actually page kat mana kita boleh tengok berapa gig tinggal. Macam page ni no data available sebab tak ada data. So kalau ada data, dia akan tunjuk lah 15 gig left, and then ada 1 gig ke apa ke. Okay, so yang ni saya nak ajar macam mana kita nak redeem 1 gig percuma tu. So kita tekan buy now kat bawah ni,
butang buy now ni. And then dia akan keluar macam ni. Yang ni semua data pass yang boleh belilah. Kalau ada duit dekat account balance ni, ada duit boleh belilah kat sini. Nak ada duit kat account balance ni kena reload lah. Yang tu saya rasa saya tak sarankan lah untuk reload. Kalau ada duit reload lah. Sebab kita dah bagi 15 gig, saya rasa dah mencukupi lah untuk customer, untuk murid-murid belajar kan. Just redeem je yang 1 gig free setiap hari ni. Tekan kat sini, sebab tengok kat sini RM kosong kan, memang kita tak ada charge. So bila tekan kat sini, kita tekan buy now. So dia akan pergi ke page ni, dia cakap apps akan bagi tahu yang kita redeem free daily 1 gig. So jumlah dia kita tak charge lah, RM0. So bila tekan buy now, dia akan balik pada page yang asal tadi. So dia akan timbul kat sini lah 1 gig yang kita redeem tadi, free LTE. So customer boleh gunalah, ataupun murid-murid ataupun ibu ayah boleh gunalah 1 gig yang kita bagi free ni. Saya minta manfaatkan 1 gig ni lah, rajin-rajin lah setiap hari masuk dalam masuk dalam apps ni, redeem setiap hari 1 gig. Sebab 1 gig ni kita bagi free, memang kita kerajaan yang tanggung 1 gig ni. Okay. So kalau sebulan boleh cakap kita boleh dapat 30 gig lah. On top of 15 gig tu kita dapat 30 gig. Setiap hari 1 gig. Okay. So 1 gig ni jangan risau. Kita 1 gig free ni akan ada sampai hujung tahun ni. So customer ataupun murid-murid boleh redeem lah setiap hari. Sampailah 31 hari bulan 12 nanti. Okay. So saya rasa setakat tu lah saya punya penjelasan ataupun sesi bimbingan macam mana nak aktifkan SIM ni. Saya buka pada ni lah, pada sesi soal jawab, maybe dalam 4-5 soalan ke. Saya jawab and then kita boleh end session lah ya. Okay. Ada sebarang soalan ke? Boleh tanya sekarang sebelum kita end session. Hello? Dengar ke saya cakap ni? Dengar Tuan, saya ada soalan lagi. Okay. Okay, untuk modem tu, jika coverage tu okey, maknanya lampu hijau akan menyala kan? Macam saya cakap tadi lah, untuk device, saya tak ada expertise on the device. So, Okay. yang benda tu kita kena rujuk balik pada parti yang bagi device tu lah. Okay. Okay. Terima kasih Tuan. Sama-sama Encik Muhammad Aziz lah. Ada lagi soalan ke? Maybe daripada cikgu-cikgu nak perlukan penjelasan apa-apa ke, boleh tanyalah saya. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam ni, dekat rumah mula-mula dulu sebelum aktifkan SIM tu, saya memang warna hijau, lepas tu dia ada campuran warna kuning, lepas tu lama-lama dia akan jadi merah. Tapi sekarang memang dah full hijau, cuma kita tengah Google Meet dia akan mati sendiri. Kenapa ya? Oh, maksudnya device tu actually ada dalam coverage. Okay, kalau macam ni saya tak berapa expert bab-bab device sebab saya daripada produk. Tapi dari segi apa yang Puan jelaskan tu, saya boleh cakap yang device tu actually dah detect lah 4G. Tapi mungkin ada setting yang tak kena lah pada laptop ataupun pada device tu sendiri. Sebab dia dah hijau, tapi bila sebelum tu saya nak tanya, untuk device ni tak ada ke dia bagi manual ke apa-apa untuk setting device ni Ada terima apa-apa untuk device ni?
tak ada manual ke ataupun macam reference untuk contoh macam kalau warna hijau maksudnya ada data, warna merah tak ada data, tak ada ke manual yang disediakan? Actually dekat dalam kotak tu dia ada tunjuk lah yang untuk doggle tu kan. Dia kata okay ni letak dekat letak SIM card macam ni. Lepas tu ini akan warna apa macam tu je lah. So saya just continue dia punya instruction tu. Lepas tu the last part dia cakap you are successfully apa cakap tu kan. Tapi sampai yang dekat saya setupkan number one dia tak ada. Tapi sekarang ni boleh pakai lah, cuma sometimes dia mati-mati macam tu. Oh okey. Kalau macam tu saya rasa masalah dia tak ada masalah coverage, mungkin masalah tempat yang puan letak tu. Setengah tempat tu dia duduk dalam blind spot tau. Maksud saya macam contoh kalau kita nak letak meja set untuk belajar, kita mesti letak dekat bucu-bucu kat tepi-tepi dinding kan, supaya kita ada orang cakap apa, personal area untuk kita belajar ataupun personal area untuk kita belajar lah. So maybe dekat situ ada orang cakap apa ada blind spot kat situ. So one of the solution yang saya sarankan maybe boleh pindahkan tempat tu, try buat dekat ruang tamu ke, ini contoh lah, ataupun try ketengahkan sikit meja sebab tu. saya memang betul-betul letak tepi tingkap dah. Sofa nak cari satelit dia kan. Itulah saya rasa lah. Sebab saya pun dah pergi tak apalah, saya cuba juga. Sebab kadang-kadang kita tak tahu mungkin dekat apa ni dinding sebelah tingkap tu maybe ada konkrit yang mengganggu coverage tu. So kita sebab kalau yang saya punya tu memang dekat dalam bilik tu je boleh pakai. Kalau saya pergi bilik sebelah memang tak boleh. Bilik belakang pun memang tak boleh. Kalau dapur pun tak boleh. Hanya bilik tengah-tengah tu je saya boleh buka. Tapi sometimes satu hari tu memang tak ada gangguan. Tapi kalau macam hari kedua ke hari ketiga tu ada juga dia terkeluar, lepas tu saya masuk balik okey. Kadang-kadang 2-3 kali jugalah terkeluar. Tapi masuk okey balik. Tapi dia macam terganggu jugalah yang cikgu cakap tu, saya akan lepas kan. Oh okey. Untuk yang tu saya sarankan ataupun saya suggest lah untuk try buat macam tu dulu. Once dah dapat orang cakap apa spot yang betul-betul kuat coverage tu, saya rasa dah tak jadi masalah lah. Okay? Okay lah, saya akan cuba sebab saya dah pergi dekat TM Unify apa semua. Tapi dia kata dia pun tak tahu hal ni, sebab dia kata yang ni antara pihak kerajaan dengan pihak sekolah je. Pihak Unify dengan yang TM ni lah, TM ni dengan pihak sekolah. So dia orang pun tak dapat nak solve. Bila check coverage, dia kata kalau dekat rumah saya memang full, tak ada masalah apa-apa. Itulah kadang-kadang benda-benda ni kita tak boleh elak kan, macam benda-benda yang blind spot, kita tak ada something to refer kan. So benda tu kena try and error jugalah. Tak apa, saya akan cubalah apa yang cik cakap tu. Dalam 1 minggu ni saya akan cuba jugalah dapatkan coverage yang sesuai, tempat yang sesuai juga. Sebab kesian kat anak nak belajar kan. Yelah, saya pun harap maklum lah, kesian kat budak-budak kan, kat murid-murid. Itulah. Tapi kalau rasa macam dah tak boleh nak buat, memang kena cari inisiatif lain lah. Mungkin cari line lain juga kan. Mungkin coverage yang untuk TM ni tak boleh masuk kot dekat area rumah tu. Sebab rumah saya rumah flat, dan naik tingkat 5, tingkat 6 tu tak mau juga. Kat bawah pun tak mau kan. Ada masa-masa dia mau, ada masa dia keluar masuk. Boleh cuba boleh try lah cara yang saya sarankan tu. Okey, baik. Terima kasih cik. Okey, sama-sama. Ada lagi soalan? Mungkin ada lagi, saya ada lebih kurang lagi 5 minit. Mungkin lagi 1-2 soalan. Jadi Cik Wan sorry masuk gitu je. Okey Cik Wan tak apa. Dia punya kesimpulan lah, kalau kita dah cuba buat sedaya upaya untuk nak aktifkan SIM card tu tapi masih juga tak berjaya, maknanya kita boleh rujuk pada TM point lah.
Betul. Macam saya sedia maklum tadi, saya cakap daripada pihak Unify, kita hanya menyediakan rangkaian ataupun connectivity melalui SIM card. So anything happen dekat SIM card, contoh SIM card rosak ke, kita dah tahu modem tu boleh guna, tapi SIM card ni rosak ke, terkepak ke, ataupun even kalau SIM card hilang pun boleh pergi TM Point cakap SIM card saya hilang, SIM card saya masalah, SIM card saya tak boleh aktif. Memang saya dah brief, saya daripada produk, saya dah brief seluruh TM Point, saya dah buat discussion with all the TM Point nationwide. Saya dah cakap anything happen to customer, minta customer yang datang, anything happen with our SIM, TM Point should be able to help lah. Tak boleh lah nak tolak kat tempat lain. Anything about SIM card, customer datang cakap SIM card ni saya dah tersilap register contohnya, SIM card ni saya SIM card saya hilang ataupun SIM card saya rosak, boleh terus pergi TM Point. Pihak-pihak TM Point, staff-staff TM Point akan tolong. Saya dah maklumkan pada semua. Okey. Terima kasih banyak Cik Wan, terima kasih banyak. Sebabnya apa yang kami khawatirkan, sebab maklumlah kan kalau kami nak pergi ke TM Point mungkin kedudukan kami dekat di kawasan agak jauh kan, nak sampai ke Taman Titi Wangsa sana ke ataupun kat mana-mana lah. Jadi bila sampai kat sana dia kata ini antara macam yang ada parent tadi cakap, ini antara sekolah dengan kerajaan, dia tak tahu apa kata. Jadi kecewalah Cik Wan dengan jawapan tu. Betul, saya sedia maklum benda tu. Sebab tu saya dah terangkan daripada awal tadi. Anything to do with the SIM card, kita akan kita memang take up dan kita akan bantu sedaya upaya. Tapi anything to do with the device, minta maaf kita tak sediakan device tu. So kita tak tahu macam mana functionality of that device kan. So benda tu nak kena consult balik lah dengan parti yang bagi device tu. Saya faham memang sekarang ni memang susah kita nak travel kan, dengan keadaan pandemik ni, kita nak pergi ke satu kawasan tu, nak pergi TM Point, and then agak kecewa lah. Satu lagi saya nak pesan, bila pergi ke TM Point, make sure bagi tahu info yang betul lah. Janganlah kalau SIM card tu okey, kita cakap SIM card tu tak okey. Tak boleh lah macam tu, sebab nanti sama juga kita tak boleh nak support lah, kita tak boleh nak tolong assist on that matter lah. Saya bagi contoh ada customer yang datang dekat TM Point, dia ada buat komplain lah, dia cakap SIM card kita tak boleh guna, and then tak dapat data yang sepatutnya. Tapi bila kita check SIM card tu boleh guna, and then data tu dia dah guna habis untuk benda lain. Faham tak? So benda tu tak ada masalah on our SIM card. So dia dah guna habis and data tu dah habis, tapi dia pergi komplain kata data tak dapat lagi. And then kita sedia maklum yang dia gunakan data tu bukan untuk tujuan pelajaran lah, dia gunakan untuk benda lain. So kat situ saya minta kerjasama lah, kalau pergi ke TM Point tu betul-betul masalah, kita akan tolong. Kita akan sedia tolong lah. Tapi kalau masalah macam ni, saya tak boleh nak tolong lah. Macam tu. Kita daripada Unify tak boleh nak tolong lah, sebab dia salah guna data, tapi dia datang minta data kat kita kan, which is kita dah bagi dah 15 gig tu, tapi dia gunakan untuk benda lain. Saya tak nak cakap lah dia gunakan untuk benda apa kan. Itulah salah satu yang saya boleh kongsi. Tapi setakat ni almost 90% yang datang TM Point kita dah berjaya solvekan customer punya problem lah, which is SIM card tu dah boleh aktif lah. Kebanyakannya silap dekat terpilih nombor sendiri tu. Banyak customer yang datang dekat TM Point, dia komplain pasal SIM card dia tak boleh aktif. So bila kita check,
sebenarnya dia salah register. Dia register atas nombor sendiri. Itu yang masalah tu. Tapi kita dah, benda tu memang boleh solve dekat TM Point. Mana-mana yang tersilap daftar boleh datang TM Point. Kita akan selesaikan masalah tu lah. Okay. Maaf mencela. Ha. Sebenarnya saya pun salah seorang yang baru saya perasan saya pun salah register nombor telefon kot. Sebab waktu diminta nombor telefon tu, sebab dia kan waktu kita nak register tu dia minta nombor telefon. Saya memang tak tahu nombor SIM card yang baru ni lah, yang daripada pihak sekolah tu kan saya masukkan nombor telefon. Maksudnya saya kena pergi TM Point untuk tukar balik nombor telefon saya. Tapi nombor SIM card tu dah boleh guna kan? Dah boleh. Nombor awak yang lama tu awak pakai nombor apa? Nombor Maxis ke? Nombor Celcom ke? Nombor apa? Digi. Nombor Digi. Nombor Digi tu boleh guna? Boleh. Saya ni sekarang saya pakai nombor Digi tu lah. Okay, Unify pun boleh guna juga lah. Unify tu lah yang saya cakap tadi, kejap ada kejap tak ada. Itu maksudnya awak dah guna nombor Unify tu dah tak ada masalah. Awak tak buat pun tukar nombor sendiri tu. Sebab kalau awak tukar macam saya cakap tadi kan, bila awak guna nombor sendiri untuk daftar Unify SIM tu, awak tak guna nombor baru. So nombor yang Digi tu akan transfer ke Unify. So maksudnya awak dah tak boleh guna nombor Digi tu. Tapi saya still boleh pakai. Sebab sekarang maksudnya awak tak salah lah. Awak tak salah aktifkan SIM lah. Betul lah tu. Aktifkan SIM. Betul lah. Betul. Kalau tak, tapi nombor Digi tu takkan boleh guna lah sebab dia dah daftar, dia dah transfer ke nombor Unify. Tapi saya sebabnya sampai sekarang saya tak tahu nombor yang Unify tu. Maksudnya Unify tu kita boleh buat call tak nanti kalau kita dah aktifkan semua tu? Boleh, tak ada masalah. Sebab macam saya terang tadi, bila kita dah aktifkan SIM tu, kita dapat 10 minit call free dan 10 minit SMS. Kalau nak salah satu cara macam mana nak check nombor Unify tu, masukkan SIM tu dalam phone, lepas tu try call nombor Digi awak tu. So nanti akan keluarlah nombor Unify tu. Okay? Maksudnya kalau kita masukkan phone, lepas tu kita buat call tu boleh lah. Tapi kita kena top up juga ke macam mana? Boleh, tapi kita bagi 10 minit free je kan. So kalau nak digunakan untuk call, Encik kena reload and also beli pass lah. Maksudnya sama je lah macam kita punya phone. Function dia cumanya yang sekarang ni kita just pakai dekat kita punya laptop tu je lah. Betul. Dia SIM card, dia still SIM card prepaid, boleh guna untuk call, boleh guna untuk SMS. Tapi dalam situasi package cerdik ni kita just tumpu pada data kan, sebab kita nak guna untuk online class, kita nak guna untuk PDPR. So kita bagi data banyak. Tapi SIM card tu still boleh call, boleh buat SMS. Okey, faham. Cuma nanti nak cari balik lah nombor telefon dia kan, sebab saya pun tak tahu. Kena pergi jugalah kot sebab saya nak detect balik nombor yang TM tu kan. Ya. Boleh buat cara saya tu. Okey, saya rasa setakat ni lah saya serahkan pada moderator, pada Azizul. Okey. Ada. Terima kasih Daniel. So diharapkan sesi penerangan Daniel tadi sedikit dapat membantulah pihak ibu bapa, cikgu dan sekolah. Dan jika ada masalah yang still kalau dah follow instruction daripada Daniel tadi, kalau ada masalah juga boleh salurkan kepada TM Point, ataupun kalau boleh juga salurkan boleh jugalah share pada cikgu Syahmi, dan nanti cikgu Syahmi boleh share kepada Puan Syifa. Nanti apa-apa kalau kita boleh tolong, kita akan cuba tolong jugalah. Okey, kalau Daniel ada apa-apa lagi? Tak ada. Saya just nak
just nak ucap terima kasih lah pada guru besar and then also cikgu-cikgu, also parent-parent yang datang dalam sesi ni lah. Minta maaf kalau ada salah cakap ke apa ke kan. So maybe with this session kita dah clear apa nak buat from step to step. Anything else you can daripada pihak sekolah boleh berhubung dengan kita punya partner which is team Cik Azizul lah. Boleh berhubung. Yang itu saya ucap terima kasih lah pada semua ya. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Encik Azizul dan juga Encik Wan Muhammad Daniel lah. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana dapat bimbingan pada hari ini kepada ibu bapa yang ada masalah dalam aktifkan SIM ni. Okey, jadi sebagaimana yang dipesan oleh pegawai-pegawai tadi, jika ada masalah dengan SIM, bolehlah ibu bapa terus ke TM point yang terdekat untuk menyatakan masalah lah. Okay, dan diingatkan jugalah data yang diberikan tu 15 gig tu minta ibu bapa tengok anak-anak sama dia guna untuk benda apa. Kalau dia 15 gig tu kita nak guna untuk PDPR. Jangan 15 gig tu dia bazirkan untuk tengok video di YouTube ataupun bermain permainan video. Okay, yang tu yang buat punca kenapa data habis dengan cepat. Okay, jadi minta ibu bapa pun kawal lah anak-anak ni. Okay. Jadi bagi ibu bapa yang masih ada masalah SIM tadi, macam saya katalah boleh berhubung dengan TM point dia yang terdekat. Okay. Jadi link saya dah hantar tadi, okay? Saya dah hantar link kehadiran tadi, jadi minta ibu bapa tolong lengkapkanlah, okay? Isi maklumat dalam tu sebagai data untuk saya, okay? Jadi saya harap semua ibu bapa kat sini fahamlah taklimat yang telah disampaikan pada hari ini. Sekali lagi Encik Azizul, Encik Wan, terima kasih banyak-banyak, okay? Jadi untuk pengetahuan juga saya rakam taklimat ni, okay? Jadi nanti bila dah habis ni saya akan masukkan rakaman taklimat ni dalam YouTube sekolah sebagai rujukan ibu bapa lah. Okay, jika terlepas pandang ke apa, rujuk balik video yang telah dirakam taklimat ini. Okay, baik, jadi saya rasa dah tak ada apa dari pihak saya. Cik Guru Besar ada apa-apa makluman ke nak sampaikan sebelum kita tamatkan taklimat ni? Okey, tak ada, teruskan. Okey, baik. Jadi itu sahajalah taklimat pada hari ini. Terima kasih sekali lagi lah kepada Encik Azizul, Encik Wan, okey, para ibu bapa, para guru-guru, guru besar semua, terima kasih banyak-banyak. Okey. Itu sahajalah taklimat kita, okey. Baik, semoga semua dapat aktifkan SIM dan semua murid dapat jalani PDPR dengan baik lepas ni. Okey. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Okey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama. Salam. Terima kasih. Sama. Terima kasih semua. Okay.